menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada malam ini Allah programkan kita untuk berada di dalam masjid ini untuk menyempurnakan masa yang Allah ruangkan kepada kita ini antara maghrib dengan isyak, untuk kita ingat memperingati antara satu sama lain tentang tanggungjawab kita. Apa kerja perlu kita buat, apa kerja perlu kita tinggalkan. Lepas ini ke mana kita akan dihantar oleh Allah SWT. Di sana nanti macam mana, bahagia ke menderita, dapat nikmat ke dapat siksaan. Itu yang kita kena fikir nanti ya. Jadi mudah-mudahan kita sedar siapa diri kita, apa tanggungjawab kita, dan apa akan berlaku pada diri kita setelah kita dikembalikan oleh Allah dalam masa yang tak berapa lama lagi. Lama benar. Kerana kata Nabi, umur umat aku akhir zaman itu antara 60 hingga 70 tahun saja. Siapa yang dah sampai 60 tahun tu bersedia lah. Kerana inilah time-nya Allah nak panggil dia balik. Kalau panggil begitu je tak apa. Tapi akan dibalas tentang apa saja kita kerjakan dalam dunia ni. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah akan dapat diperlihatkan dan dibalas seumpamanya. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah akan ditunjukkan kepada mereka dan diberi balasan setimpal dengan apa yang dilakukan banyak baginya. Jadi maknanya itu tanda keadilan Allah Ta'ala. Orang yang buat baik akan dibalas dengan kebaikan. Orang yang buat jahat dibalas dengan kejahatan. Tanda Allah itu Maha Adil. Kalau tidak, banyak orang buat jahat dalam dunia ni. Kalau tidak dibalas nanti, untunglah dia. Kerja dalam dunia ni buat maksiat aja. Minum arak lah, berzina lah, mencuri lah, merompak lah, bunuh orang lah. Tapi tidak didakwa, tidak diberi siksa atau tidak dihukum tentang apa yang dilakukannya dalam dunia ni. Mana Tuhan tak adil lah. Tuhan biar orang jahat terlepas gitu aja. Kalau mati terbaik. Sebab itu kita dihidupkan kembali setelah mati itu. Dihidupkan kembali supaya menerima balasan dari apa yang kita lakukan dalam dunia ni. Begitu juga ada manusia-manusia dalam dunia ni tak pernah buat maksiat. Baik aja. Tak pernah menganiaya orang lain. Semayang tak tinggal. Orang minum arak, dia tak minum arak. Orang menari, dia tak menari. Orang berzina, dia tak berzina. Baik aja. Kalau dia mati-mati begitu aja, rugi dia dalam dunia. Kerana maksiat itulah perkara yang menyeronokkan. Dia tak buat benda tu dan tidak dibalas. Sebab itu Allah balas balik. Baik kebaikan dibalas dengan kebaikan, jahat dibalas dengan kejahatan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita pada bab yang kelima. Malam ini kita sambung bab yang kelima. Pada menyatakan syukur. Syukur artinya apa? Terhutang budi, terima kasih, bersyukur. Kita ni patut syukur dengan Allah Ta'ala. Kerana nikmatnya tak terhingga banyaknya. Allah bagi kita berbagai-bagai nikmat. Dalam diri kita ni ada nikmat, luar diri kita ni lagi banyak nikmatnya. Di luar masjid ni lagi banyak nikmat. Terlalu banyak nikmat, sehingga tak terbilang oleh kita. Allah dah khabar dalam Quran. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, saya tiada terhitung oleh kamu. Tak lalu nak bilang banyak benar. Itu hanya 1% saja tuan-tuan. Yang Allah bagi di dunia ini hanya ada 1% saja. Nikmat Allah semuanya 100%. 1% di dunia ini, dari 99% Allah sediakan di syurga. Bayangkan tuan-tuan, 99% lagi daripada apa yang ada dalam dunia ni. Yang ini tak terbilang oleh kita, punya banyaknya. Kalau 99% lagi lah. Apa yang tak ada semua ada. Dalam dunia ni walaupun tak dapat nak dibilang, ada benda yang tak ada. Tokoh terbang belum ada lagi. Baru ada cita-cita nak mencipta
Untuk kau terbang. Di syurga besok boleh terbang. Allah bagi dia pakaian. Pada pakaian tu ada sayap. Dengar alih-alih ni tuan-tuan. Pada pakaian tu ada sayap. Kalau pakaian tu ada sayap, nunggu bas ke? Di syurga nunggu bas ke? Nunggu kereta api ke? Panggil Grab ke? Panggil taksi ke? Apa buatnya? Terbang aja. Mana pergi terbang? Nak ke Jannatul Naim terbang. Nak ke Jannatul Firdaus terbang. Nak kan Jannatul Ma'wa terbang. Kemana dia terbang? Itu di syurga. Di dunia ni mana ada manusia boleh terbang? Yang ada kita tengok dalam televisyen tu cerita wayang je. Superman dah, Batman dah, Keluarman dah. Itu cerita wayang je. Bukan benar-benar boleh terbang. Manusia tak boleh terbang. Kalau manusia boleh terbang, tuan-tuan dan puan-puan, doyan tak dan luruh. Ya ke dah. Atas pokok je dah curi dia orang dah. Sebab manusia boleh terbang. Di syurga tu boleh terbang. Kenapa? Kerana semuanya dia punya. Dalam dunia ni bukan kita punya. Keluar daripada kawasan kita, ada orang lain punya. Jadi, sebab itu manusia tak boleh terbang. Burung boleh terbang. Kenapa burung boleh terbang? Dia tak bawa balik. Kalau dia makan tu, setakat dia di pokok tu je dah. Macam dia makan beti umpamanya depan rumah kita tu. Tok patutnya. Dah kenyang, dia pun terbang balik. Tapi kalau manusia, keranjang bawanya. Doyan tu bawanya keranjang. Manggih tu keranjang bawanya. Bakul-bakul, rotu bakul bawanya. Itu manusia. Bukan dia seorang makannya, dia tengahkan bininya, dia tengahkan anaknya, dia tengahkan jiran dan sebagainya. Itu di dunia ya. Tapi di syurga besok, semua dia punya. Apa payah minta izin? Doyan dia punya, kebun tu dia punya, manggih dia punya, langsat dia punya, rambutan dia punya, apa saja sebab dia boleh terbang. Alright, untuk malam ni kita baca. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Kita kena wajib syukur tu ya. Syukur tu artinya rasa terima kasih. Baik, ketahui olehmu bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala. Allah bagi kita nikmat, syukurlah. Dalam hidup, dalam dunia ni ada 4 perkara mesti berlaku pada diri kita. Yang pertama, dapat nikmat. Apa buat? Syukur. Nikmat pun dapat, pahala pun dapat kalau kita syukur. Nikmat dapat. Nikmat tu benda yang menguntungkan, benda yang menyeronokkan, benda yang suka, kita suka. Pahala pula dapat. Kalau syukur, kerana Allah janji tu, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat aku akan tambah lagi nikmat itu untuk kamu. Yang ditambah itu tuan-tuan bukannya bilangannya. Yang ditambah itu ialah keberkatannya. Syukur dengan mata, Allah berkatkan mata itu. Dari mata boleh dapat pahala. Syukur dengan telinga, Allah tambah berkat telinga tu. Boleh dapat pahala dari telinga. Syukur dengan lidah, Allah tambah berkat lidah tu. Dengan lidah tu apa yang kita sebut dapat pahala. Apa saja kita gunakan dalam dunia, kalau dia berkat, boleh jadi sumber pahala. Allah dah bagi kita 7 anggota. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan kemaluan. 7 anggota. Semua boleh jadi sumber pahala. Itu Allah tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu salah gunakan nama Allah, ingat. Ya, azab aku di akhirat amat pedih sekali. Jadi mari kita syukur kepada Allah SWT dengan nikmat yang diberi kepada kita ya. Jadi apa? Barang-barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya daripada pendengar. Pendengar tu dengan telinga lah. Dan penglihat tu dengan mata. Dan kaki boleh berjalan. Dan tangan boleh mencapai. Dan lainnya kepada barang yang dijadikannya. Kalau dia syukur tu mana dia buat apa yang dijadikan Allah. Benda yang Allah jadi itu kita gunakan dia mengikut apa yang dimaksudkan Allah untuk jadinya. Allah gunakan mata tu, kita gunakan mata tu. Kenapa Allah jadikan mata? Kita gunakan.
Dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kamu mata tengok Quran, mata tengok hadis, mata tengok kitab, mata tengok jalan menuju kepada perusahaan, mata itu menuju ke masjid. Gunakan mata itu di jalan yang Allah redha. Itu syukur namanya. Tinggal apa macam tu. Apa yang nak dengar? Dengar orang baca Quran, dengar orang memuji Allah, dengar orang selawat, dengar orang mengajar, dengar orang menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dengarnya itu. Itu guna telinga. Begitulah serunya anggota tujuh yang lain tu. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan kemaluan. 7 anggota ya. Kena gunakan di jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Tanda syukur tu. Yang pertama syukur. Dapat nikmat syukur. Kadang-kadang dapat juga musibah, dapat juga kecelakaan, dapat juga kemalangan. Bila dapat kemalangan apa buat? Sabar. Sabar. Sekurang-kurangnya diimbangkan. Kita ada kemalangan dalam dunia ni, diimbangkan dengan pahala sabar. Sabar tu besar pahalanya. Kita dah cerita tentang sabar. Besar mana pahalanya? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tidak dapat dikira berapa banyaknya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, mereka yang masuk syurga tanpa hisab, di antaranya yang keenam ialah orang yang sabar, yang sangat sabar. Masuk syurga tanpa hisab. Walaupun dalam dunia dia rugi, tapi kena sabar. Bila sabar, diimbangi dengan pahala yang amat banyak. Yang ketiga, takdir. Allah tentukan saya jadi saya, dan tuan-tuan jadi tuan-tuan, puan-puan jadi puan-puan. Allah itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Redalah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Reda dengan ketentuan Allah Ta'ala. Karena kalau tak reda pun Allah jadikan kita je. Bukan Allah jadikan kita ni lain daripada kita. Sedangkan Allah kuasa untuk menjadikan kita tu selain dari kita. Berkuasa dah Allah menjadikan kita ni lain daripada kita sekarang ni. Berkuasa benar. Kerana Allah tu maha berkuasa. Boleh tak Allah jadikan saya ni pengedar dadah? Tuan-tuan dan puan boleh tak boleh? Boleh. Tapi bujuk Allah tak jadikan saya ni pengedar dadah. Allah jadikan saya ni ustaz, ngajar. Alhamdulillah. Redha. Redha tu pahalanya lebih besar daripada sabar. Redha tu artinya kita senang hati dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu redha. Dan yang keempat, kita ni manusia, tak lari daripada melakukan kesalahan. Tak lari daripada dosa. Semua manusia yang dosa belaka. Semua manusia yang dosa belaka. Cuma ada orang-orang yang Allah pelihara daripada dosa. Bukan dia tak buat salah, dia buat salah, tapi di sisi Allah tak dosa. Iaitu Rasul-Rasul. Rasul-Rasul Allah pelihara dari dosa. Bukan Rasul tak pernah buat salah. Ada yang buat salah. Nabi Adam makan buah yang dilarang. Allah kata jangan kamu hampir dengan buah ini. Dia bukan saja hampir, makan dilarang buah itu lah. Tapi di sisi Allah dia tak berdosa. Walaupun demikian dia merasakan diri dia sangat berdosa. Beratus-ratus tahun dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebenarnya dia tak berdosa, tapi dia merasakan diri dia berdosa. Ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya tidak kamu beri rahmat kepada kami dan tidak kamu ampunkan dosa-dosa kami, nescaya kami menjadi orang-orang yang zalim. Mereka merasakan sangat berdosa. Beratus-ratus tahun air mata keluar sampai jadi sungai. Dunia jadi sungai kerana air mata Adam. Itu dia. Akhirnya diampunkannya. Allah ampunkan istihad pengampunannya. Walaupun dia tak dosa, tapi Allah istiharkan penerimaan taubat itu. Padahal dia bukan perlu taubat, dia tak berdosa. Tapi dia merasakan diri dia berdosa. Diampun oleh Allah pada 10 bulan Muharram, hari Asyura ya. Okey. Itu dia. Jadi kita kena syukur. Empat benda tu yang akan berlaku pada kita. Yang pertama dapat nikmat, syukur. Yang kedua dapat musibah, sabar.
Yang ketiga, ketentuan Allah, redha. Yang keempat, bila buat dosa, taubat. Bila taubat, penyelesaian daripada 4 perkara yang berlaku pada diri kita. Di antara yang kita nak baca ni ialah syukur nanti ya. Apa Allah jadikan, untuk apa Allah jadikan nikmat yang untuk yang ada pada kita tu. Daripada pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lainnya kepada barang yang dijadikannya, kerananya seperti memalingkan ia akan pendengarannya kepada mendengar Al-Quran. Dengar Quran aja. Itu guna telinga tu. Jangan dengar orang ngumpat, jangan dengar orang mencabut, jangan dengar orang muji diri dan sebagainya. Dengarkan Quran dan hadis. Hadis itu perkataan manusia yang paling mulia, manusia yang paling hebat, manusia yang paling sempurna, akmalan nas. Itu hadis, perkataan dia. Kita dengarkan hadis yang bagus tu. Dan ilmu yang memberi manfaat. Tok guru ngajar. Ilmu tu biar ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat tandanya ada 6. Yang pertama, lagi dia belajar, lagi dia tinggi ilmunya, lagi dia takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, lebih gemarnya kepada akhirat. Yang keempat, dia tahu kelemahan dirinya sendiri. Kita tahu kelemahan orang dia. Tok Imam ini kelemahannya, pengurusi masjid ini kelemahannya, Tok Bilal ini kelemahannya. Kita tahu kelemahan orang lain, kelemahan ini tak tahu. Tapi ilmu yang memberi manfaat itu, dia tahu kelemahan diri dia. Itu yang keempat. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Syaitan bukan seronok tuan-tuan ngaji ni. Saya dah kabur banyak kali dah. Jadi dia kenal macam mana syaitan menipu daya. Syaitan tu akan bawa senjata. Yang pertama dia bawanya celak. Bila kena celak syaitan macam ngantuk aja lah tu. Ngangguk. Itu kena celak syaitan. Tak berjaya tu dia bawa senjata yang kedua, iaitu gincu. Bila kena gincu syaitan macam Tok guru ngajar depan, dia ngajar belakang. Tambah sekarang ni dah ada perceraian antara dewan kuliah dengan orang-orang di belakang. Jadi yang ramai ada belakang boleh sembang dalam bilik itu. Yang wanita-wanita dalam bilik itu boleh sembang tu. Kalau dia sembang juga, itu dah kena gincu setan tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di bawahnya tongkat. Itu setan dia kena tipu daya setan tu. Di bawahnya tongkat. Dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya bahu tu, dia ketuk-ketuknya tengkuk tu. Dan mana tahan dia pun bangkit. Bila bangkit, minta keluar. Dengan ustaz tu nak pergi tanda. Ustaz pun mengangguk, dia pun keluar. Bila keluar, dia ambil motor tu sorongnya sampai keluar pagar. Bila sampai keluar pagar, baru selesai. Lepas tu dia pun balik. Berjaya lah setan. Malam ni tak tahu berjaya ke tak ni. Itu yang ketiga. Dia kenal. Jadi ilmu yang memanfaatnya. Yang kelima, dia kenal tipu daya setan. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadahnya. Dia tahu. Itu ilmu memberi manfaat tu. Apa dia pahalanya? Riya, ujub, takabur. Tak ada dapat pahala gitu. Dia buat semata-mata kerana Allah. Nanti kita akan cerita buat syukur dia kata. Bukan syukur, ikhlas. Mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Tadi Tuan Pengurusi pun dah sebut. Mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Baik. Tengok syukur balik. Itu guna ilmu yang memberi manfaat. Itu guna telinga itu. Seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid. Kaki itu nak tuju ke masjid aja. Tak pergi surau aja. Kalau dekat surau, surau. Kalau dekat masjid, masjid. Ke masjid. Dan kepada mengerjakan haji. Dia tahu kaki itu nak pergi ke Mekah. Kerana dia pergi 2 tanah suci tu. Kalau ada kemampuan pergi tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang. Siapa ada kemampuan, saya tak mau mengerjakan haji, saya tak nak, takut rugi duit. Takut rugi masa, takut rugi tenaga, merasakan tak ada faedah pergi haji tu. Saja-saja tak siap nak pergi haji. Mati dia sebelumnya. Dia mati sebahagian dari Yahudi dan Nasara. Sebenar angkat tangan. Kalau dia mampu nak pergi ke Mekah, saja tak siap. Mati dia sebelumnya. Memang dia tak pernah pergi. Kalau dia pergi, lain cerita ini. Tak pernah pergi. Tapi saja tak nak. Mati dia sebelumnya. Walaupun dia mampu, walaupun dia ada kebolehan, walaupun dia ada peluang, walaupun dia ada kesempatan nak pergi, tapi dia mati sebelumnya.
mati sebagian dari Yahudi dan Nasara. Jangan kalau itu. Ada peluang pergi. Kerana itu perintah Allah. Apa kata Tuhan? Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah dengan kerana Allah Taala. Itu kena buat itu. Jadi itu gunakan kaki tu. Berjalan kepada masjid dan kepada mengerjakan haji. Dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir. Tangan itu guna untuk berperang, berjuang fi sabilillah, biar mati dalam perjuangan. Karena Allah kata apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahil amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan mereka yang mati dalam perjuangan jalan Allah sebagai mati. Mereka tak mati sebenarnya. Yesus Allah dia hidup. Bal ahya'un. Artinya dia bahkan itu mereka itu hidup. Walakin la tash'urun. Sedangkan kamu tak sedar bahawa mereka itu sebenarnya hidupnya. Itu dia. Itu orang itu guna apa? Tangan tu. Membunuh musuh. Membunuh Yahudi. Membunuh Nasrani dan sebagainya. Memerangi orang kafir. Dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggikan agama Islam. Dia perang untuk kenapa? Nak menegakkan agama Islam. Litakuna kalimatullahi hiyal mulia. Itu dia perang agar kalimah Allah mulia di atas muka bumi ini. Sebab itu dia berperang jalan Allah. Itu gunakan tangan tu. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Dapat pahala besar syukur ni. Setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi daripada sabar. Pahala syukur dengan pahala sabar tu tinggi lagi pahala syukur. Walaupun syukur tu nikmat, sabar tu musibah. Sabar tu bila datang kerugian, bila datang kemudaratan, bila datang kemalangan, itu kena sabar. Tapi pahalanya tinggi juga. Tapi berbanding dengan syukur lagi tinggi pahala. Lagi tinggi daripada pahala. Kerana syukur tu nikmat, dapat keuntungan, dapat keseronokan. Tapi kalau dia betul-betul syukur, lagi besar pahalanya daripada sabar. Itu dia. Jadi itu pahala syukur. Bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia daripada sabar. Dan zuhud tu tinggi juga, tapi syukur lagi tinggi daripada zuhud. Apa tu zuhud? Memalingkan hatinya daripada dunia ni. Dunia yang melalaikan dia tak nak. Itu nama zuhud. Orang yang zuhud dipanggil zahid. Perbuatannya zuhud. Orang yang zuhud tu dipanggil zahid. Orang zahid tu dia zuhud. Artinya dia tak seronok dengan dunia ni. Tak suka dengan dunia ni. Tak ada kemaruk dengan dunia ni. Dia tahu dunia ni mata benda yang menipu daya. Itu dia zuhud. Besar pahala tu. Kita dah bicara tentang zuhud ni ya. Besar pahalanya, tapi syukur tu lagi besar pahala daripada zuhud. Dan khauf tu takut dengan Allah Ta'ala. Dan lainnya. Kerana syukur itu dimaksudkan akan dia pada dirinya. Bersalahan sabar. Sabar tu bukan untuk diri dia. Sabar tu kerana datang musibah. Itu nak sabar, datang benda lain. Bersalahan sabar. Dimaksudkan daripadanya akan mengerasi hawa nafsu. Sabar itu melawan hawa nafsu. Dan bersalahan khauf, bersalahan dengan takut. Kerana takut tu memang kita takut pun. Maka iaitu dimaksudkan daripadanya menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat. Yang dimaksudkan tu ya. Kalau dia takut dapat pangkat. Takut dengan Allah, khauf. Kerana dengan takut tu kita tak berani melakukan maksiat. Dengan takut tu kita tak berani meninggalkan yang wajib. Itu kerana takut. Dan bersalahan zuhud, maka iaitu dimaksudkan daripadanya akan lari daripada dunia. Dan nak dunia. Dan dunia ni sengaja melalaikan, menipu daya. Allah khabar Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu jangan kita kemaruk dengan dunia ni. Kerana dunia ni hanya mata benda yang menipu daya. Siapa kejar dunia tinggal akhirat, dia pasti akan tertipu. Dia tinggal akhirat kerana nak ke dunia.
Kerja dunia sampai tak semayang. Kerja dunia sampai berasuah. Kerja dunia sampai menipu daya. Kerja dunia itu sampai mengenai orang lain. Buat scam dan sebagainya. Akhirnya kaya raya lah dia. Udah kaya. Umurnya ketika itu dah 82 tahun. Tahu ke sampai orang umur 82 tahun? Tak kenal nama? Siapa? Yang cakap mana? Udah 82 tahun umur. Kaya-kaya, duit banyak besar-besar. Berjuta-juta lah poket. Tapi nikmat yang ada dalam dia tak dapat digunakannya. Itu tertipu lah. Pergi kedai kopi. Okey, bagi kopi satu jangan bubur gula. Apa rasa kopi tak gula tuan-tuan? Sedap. Sampai sedap kan? Ngapa bagi kata dia okey tu? Saya ada kencing manis. Mana nak gula? Ini nak makan apa bagi? Roti canai lah. Saya mana boleh makan roti canai? Roti itu banyak minyak. Minyak tu banyak kolesterol. Saya ada penyakit jantung. Sedap lagi lauk masaknya. Daging kambing ada, daging ayam ada, daging rusa ada, daging lembu ada, daging kobra ada. Saya mana boleh makan daging kambing? Mana boleh makan daging rusa? Mana boleh makan daging kobra? Saya ada penyakit apa? Darah tinggi. Orang tinggi tu sama-sama. Pandai topi tu. Ini dia. Jangan makan daging kambing yang lain. Ini dia. Sotong ada, udang ada, lala ada, remih ada, kerang ada. Apa jawab dia, Pak Haji? Apa Pak Haji? Saya mana boleh makan semua itu? Kenapa? Kerana saya ada penyakit gout. Sekarang ni orang tak panggil gout, orang panggil go out. Penyakit go out. Orang penyakit gout ni tahu dah tuan-tuan. Berjalan pun tak boleh. Kaki tu sakit. Kacak je kaki tu ke lantai sakit. Itu namanya gout. Dia ada apa? Ada penyakit tu lah. Menyebabkan tak boleh berjalan gout. Jalan pun tak boleh. Berdiri pun tak boleh. Nak semayang pun tak boleh. Kena semayang duduk. Kalau gout kerana dia banyak apa? Banyak toksin, banyak racun daripada apa ni anggota tubuh dia tu di kaki je tu. Banyak mana itu namanya gout. Ada apa nak makan bayi? Buatlah roti menggali tu. Saya colik dengan kopi pahit. Apa rahsianya tuan-tuan? Apa rahsianya? Roti menggali colik dengan kopi pahit. Tak ada gula. Sedap kan? Duit besar-besar. Tapi tak boleh nak dinikmatkan. Tertipu itu berarti wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi jangan itu. Jadi kita kena syukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita tu kan. Bersalahan zuhud, maka iaitu dimaksudkan daripadanya akan lari daripada dunia dan yang melalaikan daripada Allah Taala kepada Allah Taala kepada yang apa yang maksudnya apa yang baik ya. Maka kerana syukur itu dimaksudkan pada dirinya, untuk dari dia aja. Tiada putus ia di dalam syurga. Dalam syurga tu apa? Syukur tu kita bawa sampai ke syurga. Kerana syurga tu penuh dengan apa? Nikmat. Sabar tak ada dah. Sabar sekarang udah mati tak ada sabar lagi dah. Zuhud dah mati tak ada zuhud lagi dah. Tapi syukur sampai kita masuk syurga, kita akan syukur dengan Allah Taala. Kerana syurga itu penuh dengan nikmat. Itu yang ahli-ahli syurga itu minta sujud kepada Allah Taala. Kerana terlalu syukur. Orang ahli syurga itu Allah kumpulkan, lalu tanya, apa lagi nikmat yang belum kamu terima ya hamba-hambaku? Kata Allah nanya kepada ahli syurga. Jawab ahli syurga, kami dah terima semuanya ya Allah. Tak ada satu yang ketinggalan. Terlalu syukur kami kepada-Mu ya Allah. Oleh kerana itu izinkanlah kami itu sujud kepada Kamu bagi kali terakhir, kerana tanda kesyukuran kita, kesyukuran kami kepada Kamu. Jawab Allah di syurga, mana ada sujud lagi? Nak sujud bila? Di mana? Di dunia dulu. Tapi oleh kerana kamu minta betul-betul, kamu sungguh-sungguh minta nak sujud, aku izinkan kamu. Sujud wahai hamba-hambaku. Ini ahli syurga ni semua, kita semua lah. Ya, kita ke orang lain? Ini ahli syurga ni, kita ke orang lain? Siapa tak nak kata?
Tapi tak masuk mana? Kita, saya tuan-tuan dan puan. Kita sujud. Tahu berapa lama sujud? 40 tahun sujud aja. Ini di akhirat ke di dunia? Tuan-tuan, 40 tahun tu akhirat ke dunia? Akhirat. Bukan 40 tahun dunia. Oh, tak lalu kita kalau 40 tahun sampai lalu sujud 40 tahun dunia. Angkat tangan. Ini 40 tahun akhirat. Nah, kalau dikira dengan ukuran dunia berapa? 40 tahun tu berapa? 40 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa? Siapa tak tahu jawab ni? Saya seorang je tahu. Berapa? 14,600,000 tahun. 14,600,000 tahun sujud aja. Dalam dunia ni boleh apa tu? Bagi sujud 14,600,000 tahun. Besar 14 juta. 14 minit pun tak lalu. Ya tak? Kalau Imam Haji Dollah ni, Haji Allah ni, dia sujud 14 minit macam mana? Kita belakang macam mana? Sujud tak? Udah ke belum? Angkat balik. Belum weh, tak balik. Itu kalau dalam dunia ni. Ini 14,600,000 tahun. Saya seorang je pandai. Kenapa? Boleh saya kira dia rumah. Tajuk ini tak berapa kata kali dah saya ceramah kan. Itu dah. Sujud kita tu. Sehinggalah Allah perintahkan kita angkat kepala. Angkat kepalamu wahai hamba-hambaku. Dan kita pun angkat kepala. Tak ada sujud lagi. Sujud aja bukan mayat je. Sujud aja lah dalam surga. Kita pun angkat kepala. Lepas tu banyaklah peristiwa laku. Akhirnya apa kata Allah? Maukah kamu aku buka kena hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku. Siapa tak nak? Nikmat yang paling besar di syurga ialah dapat melihat wajah Tuhan. Ya? Sehingga berseri-seri muka kita. Wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Kata Allah. Ya? Surah Al-Qiyamah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan tengok aja, menelik wajahnya. Itu di syurga nanti. Ya? Itu syukur kita bawa sampai ke syurga ni. Syukur tu ya. Yang lain tak ada. Di dunia ni aja. Sabar hak dunia ni aja. Redha hak dunia ni aja. Ya. Ikhlas hak dunia ni aja. Di syurga mana ada dari dalam ikhlas, mana ada penipuan, tak ada. Mana ada apa anaknya khianat dan syurga, tak ada. Tapi yang lain tu yang syukur ni kita sampai ke syurga kita bawa ya. Berkekalan syukur itu dalam syurga. Firman Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita berhenti tu ya. Firman Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, maknanya apa? Dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahwasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Allah menjadikan alam ni. Langit bumi semua Allah menjadikannya. Jadi sebab itu kita kena syukur dengan Allah SWT. Cukup sekarang itu pembacaan kita pada malam ini. Ada lagi tak habis lagi tu ni. Syukur ni akan kita sambung lagi pada bulan depan insyaAllah. Kalau tak padam lah. Kalau padam cari ustaz lain mengambilkannya. Baik. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Setuju belakanglah. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Zahir. Baik 12. Ya. Sekian dulu pembacaan kita pada malam ini. Salah silap minta ampun, minta maaf. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaqim.